Apalah benda kau nak cakap hari ni mah. Merapu je. Hari ni dalam macam of all the days, hari ni macam paling yang serabut. Kau tahu tak, aku punya panic tadi nak pergi. Is it recording? It's recording. Okay. Aku punya panic tadi nak pergi bank pasal aku ingatkan hari ni hari Jumaat. Oh, engkau. Aku macam rushing, macam fuck, tomorrow is already weekend. So that's why I rush to the bank. Like kena settle everything Kena today, settle everything today. Belakang cerita hari ni hari Khamis. Okay, jom. Panic. Panik tak bersebab bro. Hari ni Khamis. Anyway, I'm quite excited this week because of one big thing for Tamu Tauge podcast lah. Okay. We have a new logo. Oh. Hey. Tunjuk sikit logo. Bam. Where is it? Macam mana dia tunjuk nanti? That one ah? Yes. Oh. First time saw ah. Cantik tak? Bro, betul bro. Cantik tak aku buat? Dia punya You buat. tauge. Are you Tauge tu sure? cantik ah. Tauge tu cantik Ada tauge betul-betul. Nice bro. Oh, aku suka logo kelabu tu sebelum ni. So Kau it's suka logo kelabu tu Ha. Aesthetic wise you like? I like that lah. More like what I would go lah. Okay. the old logo is nice, Ha. but I feel like it doesn't match the vibe of the podcast. Kan? It's it looks like an architecture firm punya Kan? logo. Yeah. Okay. Tiger Belly Malaysia lah bro. Kali. And then at the same time, aku suruh this graphic designer ni buat cover art. Nak tengok tak? Boleh? Pusat sikit. Aisyah, Oh. Fui yo. Betul tak puas hati dengan tauge. Korang tahu tak pasal anything about mangrove ataupun pokok bakau? Apa korang tahu pasal pokok bakau? Aku pernah nampak pokok bakau depan mata tu lah. Pernah nampak lah. I mean back in Sabah ada this apa tempat macam where they put all the mangrove tree. So it's like macam bukanlah cakap reserve place pun, reserve forest macam tu kot. I mean I don't know what's the word for it, tapi ada lah. So aku pernah nampak je lah. I don't know the Reserve lah kot. Apa nama? reserve, Simpanan. Hutan. simpanan mangrove simpanan kot in a way I guess. Wetland. Wetland. Right kot. I have no idea what you guys talking Wetland kot about. dia panggil. Tunjuk gambar sikit bro. Cuba Google je. Gambar. Sekejap aku Google I'm a city boy lah bro. Okay. Kalau kau tak tahu Jordan, this is pokok bakau lah. Yang menjala-jala ni. Hang on. So that's called mangrove lah. This is this is basically mangrove lah. But korang tahu tak tentang kewujudan pokok bakau ni ataupun apa kepentingan pokok bakau ni? Sikit-sikit lah. Okay, what is it? Oh. You ask for it bro. Sikit-sikit lah. Just say tak tahu bro. Okay, tukar tak tahu lah. I don't want to make myself look stupid. I'm sorry guys. But don't you find the tree itself very fascinating tak? Aku just tahu dia block dari air macam kalau kau nak tsunami benda macam tu kan. Dia is one of the blocker lah kiranya. That's the only thing I know. So, apparently Okay. Mamat ni pernah cakap dengan aku lah, macam pokok bakau ni sebenarnya dalam ekosistem dunia ni kan, Penting lah. dia sangat penting. Macam kau cakap tadi lah, dia menghalang tsunami apa semua. Banjir some sort lah. And dia apa kawal suhu lah, pelancau apa semua kan. Tapi nantilah kita akan tanya dia lah, dia akan Tak sabar bila gas nak sampai. Of course. So, hari ni aku cuba, dalam episod ni aku cuba macam tarik minat penonton-penonton dan juga korang ni tentang bakau dan juga in general alam sekitar. Yeah, so I just leave. Yes, please call the next guest. I think he's in the pantry kot. Eh, kau ni apa? Nanti ya? Okay. So, janganlah formal sangat. Nak kena pakai headphone ke? Tak. Tu. Kalau kau nak dengar suara kau, I better not. better not lah. Sebab nanti kalau aku ada masalah, kalau aku tak dengar suara aku tak boleh kawal volume aku. Okay. Aku akan menjerit. Okay. I think I will aku akan menjerit lagi kuat kalau pakai headphone. Oh ya, yeah. So I better Kau nak melawan suara kau sendiri. betul. Be as natural as possible lah kot. Okay. So, Wan and Jordan,
Oh, duduk pun tak. Bergerak sana, bergerak sini. Relax je lah. Relax je. Getting comfortable. Okay. Okay, aku nak cerita sikit pasal this next guest. Aku mula jumpa dia dekat Brisbane, Australia. Okay. Dia study dengan aku lah masa tu. Okay. And then dia ni datang selepas aku datang lah. Maknanya aku datang Australia, Brisbane dulu. Lepas tu kemudian baru dia datang. Okay. Lepas tu satu musim cuti tu, aku balik Malaysia. Lepas tu aku balik Brisbane. Lepas tu bila aku balik Brisbane tu, budak-budak semua cerita macam, Mak kena jumpa doh. Kau kena jumpa doh mamak ni. Kau kena jumpa mamak ni. Apa pasal nak kena jumpa mamak ni pula kan? Siapa mamak ni kan? So budak-budak cakap, Mak Rock. So aku macam, apa hal? Apa yang interesting sangat mamak ni kan? Macam kita orang lama, tiba-tiba ada orang baru datang macam, nak kena jumpa dia pula kan? So kau siapa lah? Aku lagi lama dari kau ke? So kau mesti macam tu kan? Kau yang kena jumpa aku. Kan? So ego tu lah, macam apa hal? Siapa dia ni kan? So bila aku jumpa tu baru aku tahu lah kenapa orang budak-budak semua cakap kena jumpa dia ni lah. Dia ni karakter dia besar. Dan aku rasa dia ni juga macam boleh jadi model student lah. Model students in the sense macam kalau kau study abroad, aku rasa dia ni lah pelajar contoh lah. Because dia ni jenis yang berkawan dengan semua orang. Kalau kau tengok macam orang-orang Malaysia yang study luar negara ni, diorang akan berkelompok dengan diorang je. Geng diorang je. Geng diorang je. Macam kalau kat sini pun ada kejap, kau rasa sikit macam geng Kelantan dengan Kelantan, geng Sabah dengan Sabah. Saya orang Sabah tak boleh relate bang. Betul, Sabahan blend very well. Sabahan quite open sikit lah. Tapi mamak ni dia macam memang all out gila babi. Sampaikan yang aku tengok cara dia bergaul tu, aku rasa menyesal aku tak bergaul macam dia bergaul dengan orang. Time kau kat Brisbane. And sampai sekarang aku tak ada kawan daripada Australia pun sebenarnya. It's your loss lah bro. It's my loss lah. So kalau aku ikut cara mamak ni, memang dah ramai lah kawan aku dekat sana. Connection aku besar lah. Maybe that's what I cakap. Sometimes you gotta lower your ego bro. Kan? Sekarang baru sedar kat Malaysia tu tu. Tak apa, Clubhouse ada. Kita cari chat room orang-orang Brisbane. Aku tak ada iPhone. Tu masalahnya Clubhouse ni. Clubhouse bila nak buat? Itulah, kena beli iPhone baru lah. Anyway, lagi satu mamak ni dia jiwa dia terlampau rock. Terlampau rock. Aku ada satu cerita. Right, so kau tahu macam mana jumpa lagi guys dah macam cerita. Macam cerita lah. Okay lah, tak apalah. Aku just introduce dulu. So dia ni sekarang dia penceramah dekat UKM. Dulu dia buat PhD in pensyarah bukan penceramah. Aku cakap penceramah. Sorry, pensyarah. Tak apa Mak, aku faham. Dah petang dah. Tapi kau buat ceramah on the side kan? Ada juga kan? Itu kerja hakiki lah. Kerja hakiki lah. Bagi lecturer. Dia pensyarah dekat UKM. Kau bantai je orang lah. Dulu dia study marine biology. Sekarang dia pensyarah dekat UKM bahagian apa? Dekat Institut Alam Sekitar dan Pembangunan. Institut Alam Sekitar dan Pembangunan. Welcome to the Tamu Tauge Podcast. Dr. Aldri aka Mak Rock aka apa lagi? Aku nak sebut banyak tapi macam banyak benda yang aku tak boleh sebut on camera. Sekejap, aku stop recording sekejap, cakap. It's okay. Welcome to the show Mak Rock. Thank you. Terima kasih Ahmad. Terima kasih Wan, terima kasih Jordan for having me. I'm excited and thrilled. Yeah, with this invitation. Sebab dah biasa entertain invitation yang bersifat akademik sikit. And then tapi hari ni aku nak engkau sebagai Mak Rock. Okay, I'll try. Bukan Dr. Aldri lah. Orang lain boleh panggil kau Dr. Aldri lah. I'm here as your friend lah, Ma. As your
as your good friend. You are here as a friend yang tahu serba sedikit pasal alam sekitar. That's why aku jemput kau kat sini. I'll wear that hat. And also rocker lah. Okay. Even aku ingat dulu masa dekat Brisbane dulu pun kita orang try macam bagi kau dengar music Indonesia kan. Pasal masa tu music Indonesia tengah top kan, macam apa Exactly. Dewa lah apa semua. Rock Indonesia, satu benda penting tentang masa boom of Indonesian punya rock and roll, new generation of rock ni. Interestingly, dia orang pernah jadikan Search, Wings as their idol. So garage band Indonesian band ni dia orang start sebab one of the icon yang inspire dia orang, yang inspire dia orang dulu Search dengan Wings lah. So Search tu memang big deal lah pada to me. Search, Wings are the two best local bands ever lah. And then yang lain-lain support tu kira kasih meriahkan. Tapi sayanglah tu dah masuk mid 90s tu dah kurang lah sikit influence dia orang dan exposure to rock and roll. Tapi all of us yang dah lekat dengan jiwa rock and roll tu memang forever akan jadi rocker. Tu aku nak tanya, bila kau sedar macam jiwa kau tu jiwa rock tu kan? Moment bila dengar so dulu punya source of entertainment radio dengan TV je masa kecil dulu. So every year ada juara lagu. So and then every month ada juara music bulanan tau. So waktu 88, 89, 90, 91 tu memang aku pun ikut juga. Bulan-bulan tiap-tiap bulan tu hampir tiap-tiap bulan tu rockers yang menang tau. Tapi adalah selit-selit aku pun ada macam perasaan dia macam aku nak sokong rockers saja, kumpulan je aku nak nombor satu. Aku tak nak penyanyi solo ke yang Ramlah ke, aku tak nak. Yang bestnya waktu tu pop singer macam Ramlah Ram dia orang blended well with rockers tau. In fact kalau dia orang pergi konsert kan buat funfair ke, Rai Makruf sekali dengan Ramlah Ram dengan band-band yang ada waktu tu kan. So okay lah, semua macam blend tau. Lepas tu je I think yang memecahkan kebuntuan ni bila music juara lagu dia sedar appreciation towards traditional music. So waktu tu I mean from my memory lah, dia dah ubah sistem music juara lagu ni from monthly winner dia bagi kategori kalau ingat lah kategori so ada balada, pop rock, pop kreatif ke, pop etnik lah benda semua kan. And then Rama Malaysia Rama lepas tu Malaysia kan. yes. So waktu tu dia rasanya lah waktu tu influence rock and roll dia nak rendahkan. Tak tahulah sebab global time tu juga macam Menteri Penerangan cakap rambut tak boleh panjang dekat dalam TV. Potong rambut Amy dengan Awi tu memang itu fenomena. Kalau sekarang I tell you, cuba kau bagi tahu Wan ni apa jadi masa tu. Diorang tak tahu tau. Tak tahu ke? Diorang tak tahu. Tak tahu langsung. Dulu tak boleh rambut panjang. Dulu at one time Menteri Penerangan pernah macam keluarkan statement, siapa nak appear on TV, national TV, potong rambut ataupun tak boleh rambut panjang. So dandan semua time tu rockers semua potong rambut. Semua shoulder length. Dulu ada term kena gam. Kau tahu pasal kena gam. Kena gam ni maknanya tak boleh keluar radio, tak boleh keluar TV. So dulu artis cari makan dekat radio dengan TV kan. Of course jualan kaset apa semua, tapi exposure dekat TV dengan radio saja. So kalau kena gam ada yang kena gam sebulan, ada kena gam setahun. Gam dia tahu di mana? Gam. Aku pun tak tahu asal usul perkataan gam. Maknanya macam wanted punya bill tahu, wanted punya poster tu kena gam, kena pump, kena macam tu. So itu kau punya explanation. Yalah kot. Tapi it means like macam if kau kena gam ni, you are macam prohibited from any performance. So in TV apa semua lah. Today's term you are cancelled. Cancel. So you, tapi for just for a certain amount of time je lah kan. Bukan like sekejap lah masa dia jadi Menteri Penerangan lah. Tak ingat yang kena ada band selama-lama, tak perasan lah. Siapa yang keluarkan that benda? Menteri Penerangan. Yang Tok Mat, arwah Tok Mat. Al-Fatihah. Tapi yang itu cakap tak boleh rambut panjang. Tak boleh rambut panjang. Aku tak tahu kenapa. Tapi dia decide lah siapa dia nak gam. Dia siapa yang rambut panjang tak boleh masuk. Senang cerita.
Tapi ada juga yang rocker-rocker yang macam rebel tak nak potong rambut. So diorang tak masuk lah TV. Dia jadi underground lah. Underground. Okay, so nak tunjukkan kononnya influence rock and roll ni, drugs, alkohol ni semua merosakkan remaja. And then social fabric tu rosak lah disebabkan rock and roll. Right? Messages kalau dengar macam heavy metal song kadang-kadang of course terlalu bising, tapi kalau kita tengok lyrics dia menarik. Ada yang very poetic, very philosophical. Macam yang aku sedar dulu yang 90s punya rock kat Malaysia lah. Dia banyak lirik ketuhanan. Banyak gila ketuhanan. Ada juga. Macam rock-rock kapak semua kan, macam suci dalam debu. Underlying messages banyak. Banyak. Dia orang Perasan album Wings, setiap kaset dia lagu nombor 10 biasanya lagu ketuhanan. Oh iya ke? Yes. Fun fact. And then contoh Search pun best, Mentari Merah di Ufuk Timur. Dulu kita layan lah sebab sedapnya suara Amy Search, sedapnya Hillary punya gitar kan sebelum Kid masuk. And then very recently Nasheed kumpulan Nasheed yang nyanyi lagu Mentari Merah di Ufuk Timur tau. So macam it's not about the music, it's not about the image. It's the yang diperjuangkan melalui music. Cerita kau cakap pasal pemakaian tadi kan. Aku nak cerita kat kawan apa yang jadi dekat Brisbane lah kan. So Mamat ni punya jiwa rock lah kan. Kau tahu kita masa tu kita orang zaman apa lah, zaman budak-budak masa tu lebih kepada macam music Indonesia, alternatif sikit lah kan. Tapi bila tengok dia dressing dengan skinny jeans, dengan kadang-kadang tu boots, leather boots, lepas tu t-shirt, kadang-kadang ada vest, kadang-kadang ada vest. T-shirt dia oversize tak apa, janji seluar kena ketat. Lepas tu rambut panjang. Lepas tu dia headbanging. Satu kali tu dia nak pergi shopping dekat Brisbane kan. Kau tahu kan macam Mak Saleh ni kan badan besar tak? Kan? Dia pula nak beli seluar ketat. So seluar ketat untuk Mak Saleh lelaki ni still besar untuk dia. Aku dah tahu ke mana. Baggy Baggy. Aku dah tahu. Aduh Amar ni rahsia ni. Ini bukan rahsia. Ini mencerminkan jiwa kau. So jiwa dia terlampau rock sampai dia pergi masuk kedai perempuan lah, beli jeans. Lepas tu bangga tunjuk kat depan kita orang kan. Oh ni aku beli dekat mana lah? Tak ingat. Valley Girl ke Valley something. Dia lah Just Jeans kot. Tak, dia kedai perempuan betul lah. Tak ingat lah. So dia punya jiwa rock tu macam memang dia nak cari seluar ketat sampai dia tak kisahlah seluar tu seluar perempuan. Seluar tu sebenarnya comfortable sebab yalah kalau yang perempuan mungkin kena size besar. In fact itu pasal perempuan. Ni Lois ni, tapi yang perempuan punya cutting lah apa ni. Tapi tak cukup ketat tu aku rasa. Ini comfortable lah, yang comfortable. In fact seluar tu bukanlah semata-mata nak sebab ketat, tapi sebab yang selesa pakai lah. Apa nama, sesuai. In fact ada seluar tu boleh bawa pergi fieldwork pun, masuk mangrove ada. Sebab bila dia ketat, it stick to your body. You tahu mangrove kan, dia madi, and then memang soggy lah ni, the whole thing ni boleh jadi basah. Nanti kau kena buat one more episode Gambar rock tapi full outfit macam back in Brisbane. Dia actually tak jauh sangat lah dengan sekarang. Cumanya sekarang ni aku nampak dia macam tone down sikit lah. Dia punya seluar tu agak baggy sikit dengan apa Amar punya show ni. Tak, sebab dia kena jaga. Of course. Sebab dia kan profesor. Profesor. Dia tengok any of your students watching. Okay, satu lagi cerita. Aku nak selitkan satu lagi cerita. So satu hari tu dia nak pergi ke city. Kau imagine dia punya peramah hari tu, dia boleh buat satu bas menyanyi. Satu bas menyanyi lagu Dancing Queen. Dia itu momen yang menarik lah. Itu momen yang menarik sebab waktu nak naik bas tu dia jumpa mula-mula dia jumpa grup Singapore dengan Indonesia. Masa tu kau seorang kan? Yes. Dan ada a few yang kenal lah. Ada a few yang dalam kebetulan bas konduktor tu pun student, bukan konduktor, yang ada jaga dekat depan bas tu, dia pun student dekat universiti. Kerana dia kerja dekat 1001 Nights restoran. So kita orang kenal lah kan. And then dia
bila masuk tu, and then dia kata, ni Singapura, ni Indonesia, ni Malaysia. Lepas tu dia start dengan lagu Rasa Sayang dulu kat depan. Sebab ini lagu serumpun. Ini penting Aman. Ni good discussion. So dia start dengan benda yang connect kita tau. Connect kita Malay lagu ni lah, Indonesia, Malaysia, Singapura, Brunei kan. Itu kesepunyaan kita tu, lagu Rasa Sayang tu rupanya. Dia start macam tu. Lepas tu bila dah masuk bas, sekali jumpa orang sebelah ni Swedish. So macam okay, you know Abah? Yes. Dia perempuan lagi. Lelaki perempuan. Dia ada satu couple, sorry. Okay. So nama Swedish. Okay, you know Abah? Satu dunia tahu Abah kan. Lepas tu you know Dancing Queen? Satu bas semua nyanyi. Itu luar biasa lah. So itu memory yang tak boleh lupa lah. So rasanya kau buat kat Malaysia, kau kena biasa orang nyanyi kat depan juga. Betul. Ataupun kau kena tendang keluar daripada bas kan. Itu apa benda itu. Bila orang cakap pasal ni, ini trigger satu lagi discussion yang best sama. Pasal culture, appreciation towards arts and culture. Yes. Dengan appreciation towards sports. Ini satu beza kita dengan Australia, dengan culture yang lain lah. Sports, kita, yes. Kan sports itu definitely lah Australia, tapi appreciation toward arts and culture itu kurang. Itu to me very important sebab dia menyatukan kita, menyatukan community. Kita boleh tengok kan bila Malaysia main lawan team foreign, Malaysia get together sebab sports, tengok bola lah especially, and tengok badminton. Badminton. And then in fact music pun boleh buat macam tu Amar. So bila Amar first approach aku dalam minggu lepas lah nak cakap pasal boleh tak nak kita discuss pasal ni. So I was thinking, Amar, you have the capacity to do that, to actually get us together, kawan-kawan first, dengan your circle nanti dalam performance dunia arts industry lah, arts industry ni, to get us together tau. So what I imagine you would do, jadi Bob Geldof. Bob Geldof yang British, yang dia yang first concert 8 tu. That's right, Live 8. So dia Irish. Irish sebenarnya. In fact, orang address dia Sir Bob Geldof sebab dia dapat KBE, tapi dia bukan British, so dia tak boleh buat reference dia pun macam reference tua-tua, rockers tua-tua. Aku tak tahu. Kau tak kenal kan? Number one, you have to learn a lot, man. Okay, tahu lagu We Are The World? Okay, We Are The World tahu? We Are The World. So dia yang initiate, dia discuss dengan Michael Jackson. Get together ni, ramai artis top waktu tu lah, dengan legend-legend semua. Tujuan dia sebab dia tengok dokumentari about famine, about poverty dekat Afrika. Dia terasa terdetik, tergerak. I have to do something lah. Padahal dia ni punk rocker tau, Bob Geldof ni. Tapi dia rasa ada ada tanggungjawab. Dia rasa macam trust, it hits him lah waktu tu, that particular issue. Macam it's his calling lah. Calling, that's right. And then cakap pasal The Calling tu, nama band tengah famous masa kita kat Australia. By the way. Okay, so Bob Geldof ni dia borak-borak je dulu dengan Michael Jackson, and then jom kita buat lagu. Dia jumpa Quincy Jones produce, get 40-50 orang artis legend waktu tu, dah legend dah pun most of them. Kita buat We Are The World, collect duit untuk contribute. Untuk help African nation. Lepas tu dah tengok benda tu berjaya, dia initiated Live 8 concert yang mana Farouk Buksara. Kau kenal tak Farouk Buksara? Farouk Buksara, Freddie Mercury. Freddie Mercury. Farouk. So nama he was born as Farouk Buksara. Dia ni Zoroastrian. From Tanzania. No ni Zanzibar. Right. I think Zanzibar is the modern day Tanzania. Aku tak tahu. Tanzania kat mainland. Zanzibar. Okay. Yalah, kau lagi tahu They mentioned in the movie kan? Yes, it's mentioned in the movie. Okay, and then movie yang Bohemian Rhapsody ni, dia climax dia concert Live 8 tu lah. So Queen was part of that concert. Tapi the whole event, the whole concert tu was initiated by Bob Geldof. Dia ada parallel session tau dekat US dengan dekat Wembley. Wembley. Concurrent concerts. Phil Collins performed at both sites. Both macam mana? How? Dia perform and then they flew Concorde. Sampai ke another destination tu. Marak, kau sebut Concorde, diorang tak tahu Concorde tahu. Concorde tahu. Bukan Concorde Hotel. Itulah Concorde Hotel tahu lah. Concorde ni
aeroplane lah. Kapal terbang. Dulu ada satu kapal terbang ni. Dia I think dia kelajuan dia macam lebih daripada supersonic. Yalah, dia orang kata kalau kalau Concorde lalu pecah cermin tingkap semua lah, tapi tak, I don't know how. So it's a very exclusive aircraft. Dia run by UK kan? Boeing tak silap tak silap Boeing. Concorde I'm gonna Google this now. Kau tengok dia punya rupa. Okey, jap aku tunjuk dekat sini. Concorde airplane. So untuk orang muda-muda, I've seen this. So this is a Concorde. Ni Air France. Okay lah, basically dia something like this lah. Kau nampak dia punya wing pun macam space shuttle punya wing, and then they pride themselves as being the fastest aeroplane masa tu, commercial. So dia, kalau orang dulu naik Concorde ni macam a big deal tau. Macam diorang akan beli souvenir. Diorang kata dapat sertifikat. Ada sertifikat. Kalau kau naik Concorde ni sertifikat. Tapi because I think the operational cost is too high, lepas tu macam tak ada demand, so they went bankrupt lah. So dia stop lah. So sekarang dah tak ada lah ni. Sekarang dah tak ada dah. So balik kepada cerita Phil Collins tadi. So dia daripada UK mula-mula. Dia perform dulu, and then dia flew to US, San Francisco. Kat mana? US tak ingat dia punya. Kiranya dia perform both. Dia pergi ke belakang lah time zone dia that's right kan. Sampai macam tu sekali punya besarnya influence yang Bob Geldof ni tadi. Maknanya for dia boleh mobilize orang. First kawan-kawan dulu lah. So in the same situation you are in now. So I hope satu harapan lah. Aku setuju dengan kau, sebab aku okay lah, benda ni aku harap kau jangan ambil hati. Tapi aku rasa aku tak ambil hati pun. Pasal benda ni aku rasa kesilapan Mahathir lah. Kenapa? Pasal aku rasa masa zaman dia yang tak pentingkan seni dan sukan tu. Okay. Pasal dia kan jenis yang science and technology kan. Dia lebih kepada menekankan membaca. Ada reasoning lah. Ada reasoning lah. Bagi aku macam tak salah apa dia buat tu. Tapi dalam pada tu dia macam terabaikan sikit kepentingan seni dan sukan ni. And aku rasa daripada dulu sampai sekarang kat Malaysia ni kita tengok sukan dengan seni ni macam hiburan je lah. Betul. So kepentingan ialah waktu tu dia decide sebab nak majukan negara kan. Science technology. Defend terus. Betul. No, he put us in his shoes lah kan. So waktu tu nak bangunkan negara, nak bangunkan bangsa, budaya, knowledge very important lah. This is my message to everyone lah, kalau boleh appreciate knowledge regardless of your field, sebab dia ada contribution to the country. Okay, itu satu. And then how you translate that contribution dalam untuk kepentingan negara tu satu cara lain pula. Tapi yes, appreciation towards arts, culture, sports ni boleh dibuat dengan secara kreatif. Betul, kau cakap tu betul, sebab dia setakat jadi satu subjek tapi orang tak appreciate pun subjek tu kan. In fact yalah, dia jadi hobi lah to many of us kat Malaysia ni. Jadi hobi ataupun entertainment, ataupun kalau lagi ekstrim lagi lah kau. Ya ke? Tak ada faedah langsung. Tak ada. Itu you. Ada orang yang cakap macam muzik dengan sukan ni tak ada faedah langsung. Ni aset kita tau sebenarnya. Betul. Sebenarnya tu sangat penting. Kau tengok macam tamadun dunia lah kan. Kalau diorang naik dengan teknologi, kau tengok at the side confirm dia punya seni, culture, architecture pun sekali naik tau. Betul. Because seni ni dia membuatkan orang berfikir. Betul. Satu, dia membentuk jati diri. Dia inspire. Inspire ni bukan setakat macam inspire buat art lagi. Dia inspire kepala otak engkau untuk berfikir lah. Jadi kreatif. Scientist pun boleh jadi kreatif. Boleh. Kan? Tapi kalau kau terlalu macam... No, in fact, scientist yang ada jiwa seni lagi interesting, lagi unik dan lagi outstanding. Nak cakap di sini. No. This is I know a few scientists. Sebab kau nak tunggu aku pas gitar kat kau je. No, jangan. Boleh ke? No, my point is natural scientist, macam naturalist lah, macam yang kaji plants, yang kaji batu-batan, geologist, yang kaji haiwan. So if they have that drawing skills, kan, drawing skill, and then visual arts punya ni, dia boleh produce better. Dia boleh
explain better. Dia boleh dia tangkap lagi cepat. Tangkap dan explain. Itu pentingnya akademik. Dia bukan tangkap saja, dia kena explain pula. So this is in a way artist lah. Artist. You perform. Performer lah, performer. So whatever you know, you deliver to the crowd, in many senses, to your students, to your stakeholders macam tu kan. Tapi artis sama juga, performer. I mean stage performers kan. You ada benda you nak cerita, ada benda yang you nak perform, ada benda yang nak ketengahkan. So sebenarnya kita sama. Saintis dan artis ni memang boleh memang blend, memang jive. Memang kena jive pun. Betul, aku tengok kalau macam saintis-saintis yang macam tersohor ni lah kan, diorang punya jiwa tu memang seni tau sebenarnya. I tell you, Nobel Prize winner yang baru ni lah, yang 2020 punya, Allah lupa nama dia, tapi dia punya dia mathematics lah, expert in mathematics. Dia come up with diagram ni, lukisan geometri ni, Oxford, Cambridge tak ingat. Depan School of Mathematics tu dia punya arts, dia punya geometric arts tu. So university appreciate arts by the academic kan. So kalau kita tahu mathematician, semua tahu formula, tahu nombor, toge-toge apa semua. Yes, toge saja sebut toge. Toge yang tu kan. Kau makan toge tak? Kan. Tapi kau tahu aku tak suka toge kan? Tahu sangat. Okay. I thought I was the one initiated the idea, bukan? Tak lah. Come on. No. Okay, apa nama? Kita ingatkan mathematician macam tu, tapi mathematician ni dia come out dengan geometry arts kan? Yes. Itu jadi apa nama? Macam Leonardo da Vinci. Itu semua waktu tu lah dia philosophers lah orang ni. Naturalist at the same time, and then scientist lah basically. Tapi at the same time kita kenal dia kadang-kadang dengan dia punya stage punya ni, music composition. So all rounder lah basically. Betul. Aku kira rumusan bab seni ni lah kan. Okay lah, untuk kita ajar kepentingan seni tu, bagi aku sekarang macam maybe baru lagi lah. Tapi apa yang penting, kalau ada orang yang tentang seni, itu aku tentang. Itu aku paling tak suka. Macam bila orang cakap macam seni tu tak penting, sukan tu, alah sukan je pun. So tapi kena buat betul-betul lah mas. Sebab macam Yalah. okay, macam dekat US, macam kat Aussie pun, you nak main sukan boleh, tapi perasan tak, dia orang akan bagi scholarship untuk masuk universiti, main sukan, tapi dia orang pentingkan academic elements tu. So to become a very good footballer, dengan adanya knowledge, kata okay, why you do, kenapa dia minta juga kita belajar, sebab decision making memang tahu. Correct. So kau nak buat decision, katalah sangat genting kan, you nak score kan, nak nak bagi near post ke, nak cross ke, nak back heel ke, you have to decide. So decision tu satu pengalaman lah, of course kan, boleh lah pengalaman 20 tahun 30 tahun main daripada kecil, main bola daripada kecil. Tapi if you are given that thinking, you are trained with that thinking skill tu, decision making skill tu, you will be better lah. Regardless of your career as a scientist, scientist academic tu, tapi as a sportsman ke, as a musician pun sama. So faham tak, dia maknanya kena ada lah academic element tu. Okay. Macam bosan? yang nak cerita pasal mangrove dah boleh lah kot. You guys suddenly macam one point yang boom, deep. Betul deep. I was like, okay, this is interesting to listen. Okay, tapi deep sangat ke? Kau faham tak apa yang faham lah, orang tua ni kena pecah tiga I understand lah. I understand semua benda korang cakap lah. But it's interesting, so aku tak nak interfere, I just want to listen. Itu bab seni, kita belum cakap bab pasal mangrove lagi. Sekarang kita masuk bab mangrove. Environmentalism. Okay, dulu masa aku pernah jumpa dengan dekat Penang tau. Okay. Aku bercuti, dia pun bercuti. Bercuti ke? Aku suka field trip kot. Oh, yang Penang tu. Yang kau tertinggal. Okay. Lepas tu aku duduk borak satu malam pasal mangrove dan juga entertainment, ataupun mangrove dan education lah. Okay. And aku nampak mamak ni, yelah dia ni ada knowledge. Kau kira aku boleh cakap kau pakar mangrove kan, tak? Ada yang refer me as the mangrove man, the Malaysian mangrove Mr. Mangrove. And then apa nama,
Yalah, that's my specialization. So tak salah kalau aku cakap kau pakar bakau. I don't call myself as expert lah. Oh, okay. But I specialize betul lah. Specialize in okay, the ecology. Correct mangrove technical management. term is specialized in mangrove ecology. But I don't know everything about mangrove. I don't know the in detail the chemistry part. Masih banyak nak belajar lama, so I cannot consider myself an expert lagi lah. Okay lah, whatever lah. Kau mangrove enthusiast lah. Tu Chun. Okay. Kalau satu soalan, kalau kau mangrove, kau profesor, doktor, belum profesor lagi. So kau specialize in mangrove, are you automatically an activist? No, not necessarily. Okay. Itulah. Apa in my situation, it's my passion lah. So I fell in love with mangrove ni bila dah kenal mangrove dulu kan, masa belajar pasal mangrove je. I think this is super unique habitat. Aku nak tanya tu, macam mana, kenapa mangrove ni Warak? Masa my undergraduate year lah, masa belajar undergraduate dulu, I took environmental science. Memang at that time I decided to do that lah. Because I think I can contribute significantly to the world. And then masa nak buat thesis lah, nak carry out my research tu, pergi mangrove kan. I think the third field work tu jumpa dengan ular kapak tau. Okay. So itu ular kapak look like dia macam ni lah, mangrove viper. So kepala dia macam tu dari segi dia ada dekat atas tanah. Biasanya dia melilit kat pokok apa semua tau. Tapi that moment, tapi macam itu dah bagi satu thrill tau. Nak ni padahal nak kira nak pokok-pokok macam tu tau. But that experience tu ini satu benda macam challenge macam benda yang naikkan adrenalin kau. Lebih kurang macam tu, something like that. Every time nak pergi mangrove tu dia ada rasa tu tau. And then bila masuk kan dengan baunya, dengan ada kat dalam tu dah rasa bestnya. Dunia lain lah. Pelik Pelik ke? Kau rasa pelik? Tak pelik. Aku rasa macam unik pasal yalah, macam orang boleh sangkut dengan diving contoh kan. Pergi underwater world yang macam explore. Bagi aku macam benda tu takut. Aku tak berani. Tapi itulah macam dunia mangrove ni pun satu dunia baru juga. Orang tak tahu kan. Ramai tak sedar. Perasan. And then kalau you perasan, buka balik buku sejarah tingkatan 4 dulu, pasal ketamadunan dunia. Hampir semua ketamadunan ni start dekat river mouth tau. Di estuary kat muara sungai. Delta sungai. Delta. So dekat delta sungai, dekat delta negara-negara tropika ada apa? Ada mangrove lah. Mangrove lah. So the start of many civilization, in fact Melaka punya cerita kan, Melaka kan macam mana kancil tu tendang anjing masuk sungai ke. So situasi tu semua dekat dalam hutan bakau tau. Okay. So I see mangrove ni as a start of many civilizations around the world lah. Okay. And then they grow, and then of course bila dah grow tu banyak pula lah isu dia dengan orang sekitar ni balik. Okay, tapi itu cerita dunia. And then dengan karakternya pokok ni bukan macam pokok biasa. Imagine dia pokok darat, dia macam pokok durian, macam pokok rambutan apa semua ni, tapi dia duduk dalam air laut, dia boleh tolerate air masin. And then tu soalan awal tadi tanya pasal pasang surut kat Malaysia, kita ada 2 kali pasang surut. So every 6 hours, every 12 hours kita dapat pasang surut. So 2 kali lah. Siang akan jadi sekali pasang surut, malam akan jadi, tengah malam kadang jadi surut, atau pasang lah dua-dua lah. So they live between the zone tau, pasang dengan surut ni. Mana ada pokok lain boleh buat macam tu. Tapi dia tak boleh tenggelam forever pula. Tak boleh tenggelam more than a few hours. Dia tenggelam katalah sehari 2 hari, tenggelam terus dia akan collapse lah. So dia macam tu. And then uniqueness tu, and then dengan karakternya, dengan pokok, dengan akarnya tadi. Akar lah. Bagi aku mangrove is all about the akar. Itu baru 5-6 spesies yang macam tu banyak lagi spesies, dalam 40-50 lagi spesies dengan karakter masing-masing. Ada yang akar keluar macam pensel tau. So dia menjala, tapi sebab apa nama dia tak? Avicennia. So tengok Avicennia. AVICENNIA. Tu Avicennia alba tu boleh. Avicennia ni pula dapat nama daripada Ibnu Sina. Avicennia. So tengok akar dia. So dia sebab tanah dalam mangrove ni dia sama ada pasir ataupun ada buah. Roots lah buat Avicennia roots. Ni ke? Tu. Ni. So dia sebenarnya dia spread out dalam tanah. Ni banyak kat raup ni. Raup mana ada. Tak ada. Raup tengah darat.
Agak-agak tahu lah kampung kau. Tapi back to your question tadi, benda yang menarik atau I would like to explain benda yang tak menarik sebenarnya. Okay. So tadi Wan ada bagi hint lah pasal marine debris, pasal plastik later. Oh, ini isu besar sebenarnya mah, bukan isu kecil-kecil punya. So at one side ni dekat area kita ni dekat Selangor ni, I went, ada satu, in fact you can find dekat internet kot, dia tengah pernah viral sekejap lah gambar tu sebab keluar NST. I'm enter that forest tu penuh dengan plastik sampah, memang compact macam jalan atas platform, walhal air tak surut habis lagi tau. Ni dekat Masukkan forest dalam bakau lah, hutan bakau. Okay. Hutan bakau. Sebab why they are good to trap, sebab akar-akar tu lah. Sebenarnya akar-akar tu banyak fungsi dia. Dia bukan nak bernafas saja. Dia actually nak trap sediment tau. Dia nak trap nutrient dengan pollutant apa semua tu. Itu kerja akar-akar tu lah. Tapi at the same time dia very tu. Mana? Itu my picture tu tau. Yang ni? Yang belah kiri. Yang ini? Yang itu. No, atas. Tu. Sampah tu dia terlalu compact, dia kan air pasang bawa dia masuk. Bila air surut dia dah tak boleh keluar sebab dia trap. Bila dia trap ni dia akan suffocate marine life kat bawah tu. Ikan-ikan, udang, ketam apa semua akan suffocate lah. And then dia juga sebab mangrove ni dia pasang surut, dia tak boleh lah macam pokok durian, buah durian dropkan biji buah dia. And then kalau orang tak ambil dia akan jadi pokok baru, betul tak? Kalau mangrove buat macam tu, kalau dia buang dia punya buah, so nanti air pasang akan tarik pergi mana-mana lah, entah tak survive tau. So naturally dia trap within the parents perimeter untuk tumbuh. Tapi bila ada sampah macam ni, baby tak boleh nak mencacak lah dekat air, dekat tanah sebabkan sampah tu. So dia bagi stres yang besar lah kepada hutan. And then chemicals apa semua datang daripada plastik ni semua akan bunuh dia. Pokok-pokok. Marak, aku bagi kau satu cabaran dalam masa kurang daripada 1 minit, aku nak explain kau. Aku nak kau explain. Aku nak bagi kau chance nak buktikan yang sebenarnya bakau ni penting, sangat-sangat penting. Right. Dah 1 minit je Marak. Dalam simplest layman term lah. Bila semua orang boleh faham. So mangrove ni dia ada role sebagai natural habitat ecosystem, dia provide services. So services ni boleh dalam bentuk makanan, ubat, timber, dia dulu orang buat charcoal. If you eat sate kat Malaysia ni semuanya datang daripada mangrove charcoal tau, most of the time. Tapi dia produce sustainably lah. And then at the same time dia regulate dia tempat untuk fish, coral fishes yang kita tengok dekat coral reefs apa semua dekat ocean ni, dia perlukan tempat untuk bertelur, untuk anak dia membesar. Kalau dekat ocean dia beranak, predatory too huge tau. So telur tak selamat, baby tak selamat. Maknanya kebarangkalian dia nak survive dekat luar lautan yang luas tu lagi rendah. Kalau so dia bertelur dekat bakau ni, dia ada protection macam tu. So fisheries industries, fisheries punya market ni depends on mangrove punya mangrove lah. So they lay their eggs so dia support fisheries industry lah dekat dunia, bukan Malaysia, dalam dunia. And then itu sikit dia baru mah. Tapi the best one, the current one lah, yang mana kita semua boleh involve, especially the young generation. Mangrove ni dia absorb carbon dioxide yang kita exhale. Itu satu yang paling prominent lah, mangrove dengan seagrass. Dia boleh absorb paling efficient. Bukan pokok dia saja, tapi carbon tu dia store dekat dalam sedimen, dekat tanah. So ini invisible process kan, kita sedut oksigen, kita lepas carbon dioxide. So pokok je yang boleh sedut carbon dioxide. Sebut bila kita cerita pasal climate change ni, dia yang trigger so many other issues, global warming apa semua kan. So mangrove didapati paling efficient nak absorb carbon dioxide. So protecting mangrove tu is one of the best ways lah. Itu yang kita tengah nak push for participation by the whole community lah, global community. Kau ada passion and knowledge on mangrove and alam sekitar. At the same time kau ni berbakat. Berbakat daripada segi bercakap, menyanyi,
Character wise pun aku rasa kau quite entertaining character. Yeah, okay. So thanks for the observation. Marok, aku dah cakap, aku sepak kau lagi Marok. Aku dah cakap benda ni lama dah. Aku punya beef dengan dia is that macam, Marok, kau ada something yang tak ada orang lain tak ada tau. Profesor or doktor lain tak ada. Kau ada karakter. Okay. So aku cakap dengan dia masa dekat Penang tu macam, kenapa kau tak marry the two things together? Okay. Macam contoh kau tahu Bill Nye the Science Guy? Bila ni? Kau angguk je kan sebenarnya kan, Wan? No, I think I know. Who's Bill Nye? I mean, I know face lah kot. Try Google if it's that guy. Tengok budak-budak sekarang itu je, Google. Actually, I mean it's not your time lah. So basically Bill Nye ni, I still want to see his face. Okay. So dia ni, Yeah, I know this guy. so he's a scientist lah basically. And then he found a way to present dia punya science tu in an entertaining way. So he had a show in the 90s called Bill Nye the Science Guy. Okay. So Bill Nye the Science Guy ni lah yang macam menjadi banyak, kiranya titik permulaan untuk orang minat dalam sains ni, banyak tengok dia punya show ni tau. Bill Nye the Science Guy. And he's a funny character, he's a lively character. So aku cakap dengan Marok, okay aku punya beef dengan the academician lah. Okay. Sebab diorang banyak berconference sama sendiri tau. Conference itu, conference ini, lecture itu, lecture ini, journal itu, journal ini, artikel lah pun. Macam-macam lah. Macam-macam. Pas dekat orang biasa macam aku, haram jadah aku nak tengok. Aku tak akan tengok. Kan? Betul lah. But the subject, the irony is that the subject is really important. The subject is about environment, it's about our well-being lah. Tapi ada macam, aku nampak macam ada disconnection kat situ in terms of communication. Macam mana kau nak communicate dengan orang-orang yang macam aku ni tentang alam sekitar, buat lagi menarik. So aku cakap dengan Marok, kau ada bakat ni, kau ada talent, kau ada ni, buatlah YouTube channel pasal mangrove. Jangan buat YouTube channel. Buat TV series tu. Okay. TV series Macam aku tengok dengan Betul lah, I mean of course. Tapi that's a nice challenge. Yeah, I put it out there lah. Macam this is a challenge for you guys. Actually your observation is very... Ni tuan studio tu lah. Apa khabar? Hai. Apa khabar tuan KGE? Hai. Marok. Macam mana kau kenal Marok? Apa first impression bila kau jumpa Marok je? Marok dia cool. Dia handsome. Ui. Dia Suara tak tinggal semayang. Pandai. Azad, kau pernah duet dengan dia kan? Ha? Kau pernah duet dengan dia? Oi, lagu Iris kot. Iris sekali. Yang tu lah mah. Zara punya wedding. Oh, okay. Apa nanti kita Suara try. sedap. Oi, thank you. Tak Dia boleh cakap lawan. apa lagi aku? Tak boleh lah lawan tu KGE. Aduh. Tu memang tak boleh lah. Okay, Anyway, sambung. apa nama, good observation lah mah. Thank you very much. Itu memang satu challenge yang semua saintis punya community ada lah. Kita nak translate apa knowledge ni kan, from scientific evidence, tapi slowly berlaku lah. Memang kita akui sebab beria communication dengan saintis sama peers kan. Apa nama, macam-macam. Kita ada akademik yang macam complain lah, macam kita dah buat macam-macam tapi orang tak tahu. Tapi kita tak berusaha untuk translate kan tu. Okay. To me kita tak boleh lah harap orang pick up kan, government ke public at large ke nak pick up selamba macam tu, tak boleh. Sebab memang ada gap lah kat situ kan. Language dia berbeza. Kita bercakap dengan saintis, bahasa ni berbeza, pemahaman tu dah beza. So macam mana kita nak translate kan atau transform the knowledge ataupun nak buat dia adopted through policy, policy peraturan Malaysia, Asia ni mungkin kita masukkan through undang-undang peraturan kan. Tapi at the same time you must use creative ways to do it. So that was my other point tadi. So you have that ability. Okay, for example, nak pas balik ni. Maybe you're right in the sense that my advantage is I have you. Satu, kita collaborate. Itu penting. So pentingnya mangrove dengan coastal ecosystem yang lain ni, dengan ikan, coral reef semua, sebab dia connect tau. Mangrove connects. That's another tagline yang I'm working on. Connect. So connect. Dia bukan setakat connect, dia bukan setakat connectkan
apa nama biotic punya organisms ataupun processes dia actually require us to connect with each other. Okay. Scientists, authorities, public, community, enforcer, artis, sportsmen. Yes. So ini yang I want to kau sedar tak apa yang berlaku sekarang ni? Kau cakap pasal macam industri akademi ni macam ada masalah communicate apa semua. Fine. Kita tahu semua dalam semua subjek pun ada masalah yang sama. Tapi aku nampak engkau sekarang ni. Aku tengok engkau. So engkau depan mata aku. Engkau ada bakat. Aku saya cakap dengan dia, Marok, engkau buatlah satu lagu Mangrove. Kau ada buat kan? Belum. Yang kau nyanyi dekat function tu benda. Yang mana? Yang lagu kau cipta sendiri tu. Itu lagu cinta lah dengan To My Wife. Bukan To Mangrove kan. Tapi memang lagu untuk wife kau salah anggap untuk To My Wife ingat dia Mangrove pula. Ada satu function tu kau cakap kau menyanyi lagu tema Mangrove ke ataupun apa benda lah? Tak ada Tak ada. Ni lah kot apa. Itu lagu IBJ Adi kot. Cerita kepada kawan. Itu lagu IBJ Adi lah, Not My Song lah. Itu legend. So sebab ada lagu yang setahap tu legend dia. Dia bagi cabaran jugalah nak cerita lagu yang at par kan. Tapi yalah, itulah. So my creative minds tak sampai tahap tu lagi lah sampai nak cerita lagu. Aku dah I want to collaborate. Aku dah cakap dengan benda kau ni lama kan. Aku nak satu hari tu aku nak pergi ikut dia pergi field trip, nak buat content. And then aku dah nampak dah nama dia apa. Nama dia Mr. Mangrove. Tak boleh orang dia macam bilang dia science guy ni tapi dia nama dia Mr. Mangrove. Mangrove Man ke? Mangrove Man, Mr. Mangrove, Dr. Mangrove macam boring sangat kan. Groovy Mangrove. Groovy, So macam orang boleh relate. Pasal in my view aku rasa you can do something great lah because pada aku unik, aku tak jumpa orang yang macam so passionate about mangrove satu. And then ini first time lah untuk aku juga. Kan? It's my first time. Okay, so betul. You will read more about mangrove lepas ni boleh Read itulah masalah dia Marok. Read mungkin tidak. Okay. Okay. You're right. Ini satu lagi find a way. Ini satu lagi isu with generation. Betul lah. This generation sekarang. Betul. I think it's like the talk that we had dengan Nas, about that the reading culture. Kan? So macam if Marok nak wanna do this, Dr. Aldri, okay? tak apa. Okay, Dr. Marok. I mean, if you wanna do this, like macam awareness about mangrove, sebab not everyone actually aware about this, how important that is. You gotta find a way to macam actually capture make us people yang this generation wanna watch it. Sebab not everyone nowadays is up to documentary. Maybe if it's about crime and scene, mungkin orang akan tengok lah. So it's interesting kan, sebab there's a point where macam mana dia bunuh, apa dia punya motif, that what makes you macam hook on the thing ah. So I guess you have to find something like not creatively, tapi something yang boleh buat people like us hook on that. To spark interest. To spark the interest. Betul apa betul lah from our discussion tu memang selalu bermain kat kepala because of course I have my time lebih lah to my kerja hakiki lah kan, teaching, research apa semua. But then yes, mana nak pergi benda ni semua nanti kan, so you have to deliver. Betul. And then another point about being academic, I see us as artists as well because sebab kita menulis. Bila kita menulis journal articles ke popular article ke, dia sebenarnya bercerita. Betul. I am telling story. Betul. And I have to connect all the paragraphs kan, all the points flamboyantly if you like. Yep. Tapi bercerita ni adalah seni lah. Ada seni, betul. Okay, so itu menulis. Tapi the same goes to buat filem, buat lagu. Kena ada connection dalam cerita, kena ada flow yang menarik. All the fine details. Kau kena ada the setup. The setup, the storyline. Okay, so I give you one example. Bila Wan bagi suggestion tu tadi, remember movie Titanic So Titanic tu, dia background dia setting dia kapal Titanic tu. So dia dah capture interest on orang yang suka kapal, orang yang suka history, scientist kan yang cerita pasal Atlantic. So dia libatkan penyertaan saintis, historian, culturalist, naturalist untuk buat filem tu. Untuk buat filem for that setting. Tapi storyline dia pasal Jack Cinta. dengan Rose. Yep. So
dia capture apa the hearts of so many people lah. Okay, so dia nak cerita, okay, orang yang macam katalah budak-budak nak tengok cerita cinta, dia dapat Jack Rose, tapi at the same time they were exposed to the history of Titanic. Iceberg lagi kan. So the whole setting tu. The same goes with macam ni lah. We can start it creatively by buat drama dekat mangrove. Dalam setting The girl bunuh diri dari pokok mangrove. Janganlah. Maksudnya, ataupun bercinta dekat pokok. Tapi it's kind of like give me the one thinking macam paling senang yang boleh buat nowadays is YouTube lah. I mean, and YouTube is basically just at the tip of your finger. So maybe you can do a YouTube content about mangrove, tapi dia bukan libat you alone. Maybe you can macam this week boleh buat dengan contohlah dengan Aizat, right? So you get that macam more people watching on that, and then maybe next week panggil a historian about yang berkaitan dengan I don't know what happens in Melaka dulu, siapa yang macam betul pandai about tu, bring over and explain to him kenapa mangrove actually helps in the development of Melaka back in the days. Yes, good point. Macam tu lah, actually we need to collaborate. Correct. Me alone of course tak boleh buat. So this is the avenue I think. Aku tunggu kau punya invitation je Marah. Tahu. Aku cakap dengan kau dulu, cakap next time lepas Pening tu lah kan kita kena PKP kan. Tak. That was early 20. That was before. That was 2019 kan. End 2019. So 2020 meet lah kita dah PKP, early 2020 PKP. Tapi memang idea tu always ada. And you know lah siapa kalau creative people I want to find you, and then kan ramai. Aku ni sekarang ni tengah banyak masa sekarang ni Marah. Oh ya ke? Nak pergi mangrove tree, aku nak join lah. Kau nak join? Good, Okay, thank you. So now at least we spark one interest. Orang sebenarnya interested macam bila dengar perkataan mangrove ni, how important it is, and to a certain extent pride tau. Because mangrove ni ada dekat Malaysia. Dekat pride of the country. Yes, pride of the country. I mean for me maybe it's not because of pride in a way. Tapi the reason I want to join is sebab it's more like hands-on, depan-depan rather than you just sitting looking at screen baca. Good. Ini good point. Dia involved in tourism especially sebab we don't want to carry on doing ecotourism in the sense that you pergi, you tengok, you tak dapat apa-apa kan? So we need to incorporate knowledge dalam tourism tu. Itu challenge you lah. You have to feel the mud, you have to feel the tree, itu satu, the heat, and then to get to know what the system, the natural systems are doing tau. Apa kegunaan dia lah kan. So itu kita kena guna creative way. Betul. Kalau dia letak papan tanda signage dengan description, aku seru kepada Menteri Penerangan ke, Kementerian Penerangan yang ada grant ke apa benda kan. Grant ataupun ada human resource lah to assist. Sebab grant for research okay lah. Boat kau ada kan? Tak ada. Boat tak ada. Okay, yang we'll find a way. End of next month ada kita pergi mangrove tree. Kita orang buat. In fact itu kita boleh collaborate dengan community, dengan fishermen, dengan banyak. Yang aku teringat satu benda yang menariknya pasal Mat Rock ni, dia banyak deal dengan mangrove punya ekosistem. Maknanya air lah, laut, tapi tak tiba berenang. Tak adalah, tak erti. Teruk kan. Betul. Dia hampir mati dekat Australia dulu. Oh, this is story I want to know. Bukan sekali Dua kali. Tiga kali. Baru teringat I met my supervisor baru ni kan, yang 2 tahun lepas. Dia cerita satu lagi moment yang masa kita orang pergi Mosman Gorge dekat, bawa Stanford student tu. There was a moment yang kau hampir lemas dekat sungai, bukan dekat laut. Astagfirullahalazim. Memang sekarang aku reconsider nak ikut kau pergi mangrove tree. But then the best part, the first thing I told my supervisor masa sampai hari Australia hari ni, lusanya pergi jumpa dia for the first time tu, I told him I'm not a good swimmer lah. So I was not cakap kat dia lah, I'm not a good swimmer. No, you don't need to swim, but you need to learn how to drive a boat. Okay. So dekat sana kena ambil lesen lah. So kita ambil lesen bawa boat sebab nak bawa boat universiti kan. Yes. So macam tu lah, training lah. Training. Tapi yelah kena sesuaikan dengan keadaan lah. But then pakai life jacket lah if you ni. Tak nak selamatkan tak pandai. Mak, apa kau buat Mak? Kau jangan jauh dari aku. Aku bukan kamera kan. Nak fikir kamera lagi, nak fikir balance boat itu lagi. Itu rahsia tu alamak. Tapi I mean that's a dream lah. Nak to go out there for something to environment. I mean tak kisah pun if it has something to do dengan nature ke, ataupun somewhere in the sea. Ini you want kan, you want to do that right, tapi tak ada avenue, tak ada opportunity. Okay lah. So
okay lah, Mat. Thank you for the opportunity. We are opening a lot of other Yalah, opportunities. bila keluar YouTube barulah aku nak cakap macam thank you ni. Dulu aku cakap dengan kau. Aku bukan cakap aku peluk je cakap terima kasih. Tapi sekarang dah tak boleh peluk lah, langsung kena fist bump pun takut. Okay. Anyway, yes, that idea kita proceed lah. Kita kena buat. Kita kena buat. Now, but content academically pretty much we have. Yeah, because betul. Because kita ada dekat backyard kita every tau. time, dia dalam group kita orang tau, group student kan. Every time dia akan forward macam artikel ni kan. Aku dah fikir macam siapa lah baca. Mungkin Ansar lah. Okay, that's a good question kan. Nak tahu siapa baca. Aku tak tahu Marok, tapi macam aku punya gut feeling is macam maybe Ansar seorang lah. Macam Ansar ni macam jenis yang memang nerd, yang dia apa, curious. Dia curious, dia suka membaca. So aku tak salah kan. Actually that's another effort. Yeah. Forwarding what I write dengan effort, apa sajalah information. Effort tu aku nampak kau punya passion, kau punya tenacity. And then connecting people satu. So macam mangrove researchers pun merisaukan kita tak communicate with each other. So itu another thing that I've initiated. I've formed the Malaysian Mangrove Research Alliance and work with my friends ni untuk saintis bercakap sesama sendiri. Kau kena buat lagu, menyatukan dia orang ni. Kau kena buat lagu. And then connecting stakeholders yang lain, orang kampung, sebab bukan saintis je tahu pasal mangrove, orang kampung pun tahu pasal mangrove. Adalah orang kampung yang tak tahu, tapi yang tak perasan, bukan tak tahu, dia tak perasan. Dia tak sedar lah. Ikan tu datang daripada mangrove. Kalau tak ada mangrove tak ada ikan. Itu kadang kita tak perasan kan. And then carbon macam tu lah. Okay, first connecting people dulu. Okay, with the scientific community, with the key stakeholders, okay, dah buat. So now with public at last. In fact, ada satu, I was talking to my wife lah, Amy kan. Kita tengok ada satu TV show lah, ni konsert Michael Jackson, intro je dapat tengok waktu tu. Lepas tu tengok dia orang rehearse kan menari apa semua. Suddenly aku cakap apa tau, you rasa dia orang ni tahu pasal mangrove tak? Tiba-tiba dah tengok orang tengah rehearse ni. Dan I told my wife, dia macam benda tu. Kau just macam tengok orang tu, lepas tu macam rasa dia macam mana? Rasa dia aware tak? Dia care. Satu mangrove tu satu hal. Environment mungkin very generally dia tahu. Sampai macam tu sekali aku kadang-kadang terfikir, aku siang pokok, kadang terfikir macam-macam idea tau mah. Tapi and then yalah, kadang waktu idea macam-macam mah. So, dia memang kena collaborate lah, because benda ni kalau some things macam bila kau fikir je, kau tak tahu nak menggerakkan, so dia it becomes just an idea lah. So bila kau bounce idea dengan orang, maybe orang yang boleh menggerakkan. So with the help of you and this platform, boleh, aku rasa kita kena buat next at least time. I'm happy orang kata dia nak pergi tengok benda. At least itu kau tak tahu. Itu sebenarnya Marok, dia tengok engkau Marok. Ya ke? Dia kalau letak kat sini profesor mangrove yang macam pakai tie, pakai bow tie. Sekarang trend kan, semua profesor nak pakai bow tie kan. Aku tak tahulah, tengok dokumentari semua pakai bow tie. Di Malaysia bro. Tak apa. Tapi tak apalah. Itu berbalik semula macam tu lah. So itu keselesaan dia, it's okay. But the message tu. So kalau betul your observation about me, then maknanya ramai yang perlukan bantuan. Betul. So creative industry people, betul. Kan, kita ada few yang memang tunjulkan minat terhadap alam sekitar kan, macam Maya Karin. And then ni Aizat ni Sungai Lui dia tu. Sungai Lui dia buat lagu Sungai Lui kan. Okay, tapi and then we need to push further lah. So all of you and your team, you can do that to mobilize. So kenapa aku cakap Bob Geldof in the beginning? So kalau dia ada humanitarian punya objektif, why not you have environmental? Sebab the key thing is push for environmental conservation. You push for socio-economic dengan social and economic welfare as well. So we can do it. We can do it properly. The technical part, me and my team, and then the creative part, we work together. Boleh, no problem. Okay. Thank you very much. Mesti kau rasa berbesar hati kan, macam orang interested kan. Betul. Kan? I never really realised that. Tapi yalah, Ammar punya setting ni dia macam kita tak pernah jumpa kan. But then suddenly you are impressed and very interested. So I hope that's my role here. Just sembang whatever siapa je Ammar bawa. Dia terpaksa pun. Thank you for the effort and offer. Sebelum kita habiskan podcast ni, aku nak main game sikit dengan kau lah. Game ni nama dia GOAT, Greatest of All Time lah. So kategori dia adalah Rockers Malaysia. Okay.
So aku sebut 2 nama, lepas tu kau cakap siapa menang lah bagi kau. Oh, okay. Okay, lepas tu dia akan advance kepada orang seterusnya dan last kali akan ada final lah. Okay. Okay. Alright. Okay. Okay, first kali Rahmat Mega versus Bagio Damasutra. Jordan, do you know who these people are? I don't think, aku rasa korang takkan tahu. Minta maaf kepada millennial dan anak-anak muda. Ini adalah topik rock 90-an. Jadi kau takkan tahu. Kau jangan fikir banyak sangat. Dia at par, okay dah. Rahmat Mega dengan Bagio Damasutra. Bagi nama sutra lah. Okay. Bagio Damasutra dengan Aming Spring. Spring. Aming Spring dengan Yanzen. Itu at par juga tu. Yanzen lah. Yanzen dengan Moose May. Moose May dengan Nash Left-Handed. Okay. Dah slowly kenal. Oh yeah, dah kenal lah. Moose lagi Okay. Moose May dengan Awi. Senang sama kot. Awi dengan Ella. Awi lagi. Awi dengan Amy. Macam nak try sangat sampai sini lah. Aduh. Dia akan sampai sini. Awi dengan Amy. Harap ni last question bukan? Bukan. Ada seorang lagi. Awi dengan Amy. Alamak, Amy lah. Amy. Tapi Awi lagi Amy lah. Amy ya. Kau rasa ada lagi tinggi daripada Amy ke? Kalau aku pun jadi curious tau. Curious lah. Okay. Amy dengan Papa Rock. Papa Rock kau tahu siapa tak? Wan? Tak. Papa Roach aku tahu. Papa Ramli Sarip. Oh. Amy dengan Ramli Sarip. Itulah. Ini pun challenging lah. Okay. I will go for Amy because of some reasons lah. Tapi dari segi poetiknya, dari segi falsafahnya, Ramli Sarip lah. Tapi for other reasons yang I rasa, yelah, I don't know for what reason you ask me this question pun. Dia greatest of all time of rock Malaysia lah. Okay lah, Amy search lah. Amy search lah. Ada nama-nama yang aku rasa aku tinggal ke? Banyak. 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 Tapi towards the end tu, yang 5-6 towards the end tu memang definitely kena sebut lah. Last question lah. Ni aku buat kat semua guest. Kalau aku nak bagi kau a perfect gift for now. Gift. Okay. Apa yang kau rasa macam paling best? Kau nak beli? Tak adalah, aku tak cakap aku nak beli. Aku cakap hypothetically, kalau ada a gift for you, what would be the perfect gift untuk engkau sekarang? Okay. I don't think any material, any time. Kalau boleh beli, if you can buy time. Time? Give my time. Yeah, betul. I need time. Deep, time because too many things, and not enough time. Kau tahu Muhammad ni, kalau kau dalam group, kau type something at 3 AM 3 pagi, pukul 4 pagi, kalau ada orang jawab tu, most likely it will be him. So aku tak tahu apa dia buat. Dia ni ada satu anak, and then kerja dekat jadi pensyarah kan. Aku tak tahu mana dia find time macam. Okay, aku bagi kau pilihan sekarang. Okay. Kau nak time ke, ataupun kau nak ada ability untuk tak payah tidur? Tidur tu satu nikmat dunia. Kalau macam kau tak perlu ada nikmat tidur tu. Bagi kau tidur tu macam tak ada bagi manfaat langsung. Pada aku time lagi penting. Time lagi penting. Yalah, we need some time. I mean, time wasted pun satu hal juga. So nak minimize on that. Okay. So kadang-kadang travelling kan, kadang-kadang yalah, benda-benda yang remeh, yang tak perlu time. Jam, beratur dekat bank, unnecessary meetings. So benda-benda macam tu we can avoid. We try to minimize and make use of time. So if you want to give, me a gift, it's time. There you go. I know it's impossible. Speaking about time, we have run about 1 hour and 58 minutes. Aku rasa ini paling panjang sekali yang kita pernah buat. Thank you very much Mak Rock kerana join Tamu Tauge Podcast. 2 hours. Aku harap kau punya quest and love for mangrove ni takkan mati.
Bagi aku rasa macam benda ni satu permulaan kolaborasi kita. Okay. And benda ni aku dah cakap lama dah. And aku harap benda ni akan jadi satu kenyataan lah satu hari nanti. We'll work on it. Yep. Let's do that. Alright. Thank you very much for the opportunities, guys, and all the best tak mau tauge. Kamu tahu gay. And thank you the studio owner for the opportunity. And all of you lah. Thank you. Okay, ciao. Kamu tahu